Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tajuk berkenaan pembinaan kemudahan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Alifah Ilyana binti Rusli, Muhammad Adam Muhaimin bin Muhammad Muhyiddin, Nik Bukhari bin Nik Ahmad, Muhammad Khairul Aminullah bin Mak Nasir dan akhir sekali ialah Muhammad Khalil bin Khairuddin. Untuk pengenalan, saya akan memperkenalkan dua cara utama untuk membina kemudahan sukan. Yang pertama sekali ialah menentukan berapa banyak wang yang mungkin ada untuk projek itu dan kemudian sesuaikan dengan anggaran. Kalau contoh sekolah ada 2 juta ringgit Malaysia untuk gimnasium, maka sekolah tersebut harus memastikan bahawa kemudahan tersebut dibina kurang dari angka 2 juta ringgit Malaysia, kerana wang sebanyak itu masih diperlukan untuk membeli perabot. Jika sekolah tidak mempunyai dana lain untuk yang dihaskan untuk proses pembinaan, maka pilihannya adalah sangat terhad. Yang kedua, cara untuk membina kemudahan sukan adalah apa yang diperlukan dan kemudian mengembangkan aspek yang ideal dalam batasan biaya yang kasar. Berikut merupakan fasa-fasa yang terkandung dalam proses penyusunan. Yang pertama sekali adalah fasa pengaturcaraan. Bagi fasa yang kedua pula ialah fasa reka bentuk. Bagi fasa yang terakhir sekali adalah fasa pembinaan. Seterusnya kita beralih pula ke perancangan pembinaan. Untuk pembina dalam perancangan ini, setiap projek termasuk kemudahan awam mempunyai pemilik. Oleh itu, pemilik boleh membina kemudahan tersebut dengan sendiri sekiranya mereka mempunyai sumber. Namun langkah utama juga perlu diambil oleh pemilik kemudahan dengan menemu ramah beberapa pembangun, mendapatkan beberapa sebuah harga dan kemudian memilih pembangunnya. Pemilik yang tidak mahu terlibat dalam proses tersebut boleh menyewa perunding, pengurus pembinaan atau kontraktor untuk menguruskan proses pembinaan. Proses penawaran mungkin akan berlaku dalam proses perencanaan ketika pelbagai syarikat seni bina perundingan atau reka bentuk diperiksa. Yang seterusnya pula adalah tawaran projek. Proses pembinaan memerlukan pemberian dan penerimaan yang ketara. Pemilik atau pasukan pengurusan mesti mengetahui projek utama lain yang akan ditawar dan memberi calon pembida cukup masa untuk mengemukakan tawaran. Salah satu elemen pertama dalam proses penawaran adalah permintaan kelayakan yang dikenali sebagai Request for Qualification (RFQ). RFQ akan membantu menentukan syarikat mana yang memenuhi syarat minimum untuk membina kemudahan tersebut. RFQ juga akan menentukan syarikat yang terbaik untuk membantu tugas seperti membangunkan pelan induk. Selain RFQ, ada permintaan untuk proposal, request for proposal (RFP) dan permintaan untuk tawaran (request for bidding) yang pada dasarnya adalah sama saja. Berikut merupakan kriteria pembina. Walaupun kriteria ini tidak mempunyai satu senarai pengalaman atau kemahiran yang diharapkan untuk setiap syarikat yang merespon RFQ, RFP dan RFB, namun masih perlu dipatuhi. Berikut adalah beberapa masalah dasar. Yang pertama sekali adalah berapa lama kewujudan syarikat, pengalaman projek yang berkaitan, kepakaran dan pengalaman kaki tangan kejuruteraan, pengalaman dengan syarikat lain yang sudah bekerja dengan perancang kemudahan, pengalaman lalu bekerja untuk perbandaran, pengalaman kaki tangan dalam projek serupa, negeri atau lesen lain yang diperlukan sama ada lesen firma ataupun lesen peribadi, unsur-unsur yang diperlukan seperti insurans atau pejabat tempatan, kompetensi teknikal, surat cadangan, rekod masa lalu dalam anggaran, dan yang akhir sekali adalah masalah masa lalu dan bagaimana ia dapat diselesaikan. Seterusnya kita beralih pula kepada kelebihan dan kekurangan pelbagai pilihan pembinaan. Pilihan pembinaan mengandungi 4, iaitu bayaran sekaligus (lump-sum), pengurusan pembinaan, jaminan harga maksimum dan yang akhir sekali adalah pusing ganti turnkey. Fasa pra-pembinaan ianya merangkumi semua aktiviti seperti merancang, merangka dan sebagainya dalam sesebuah projek pembinaan sebelum berlakunya pembinaan yang sebenar. Fasa ini juga merupakan fasa yang boleh memutamakan isu masalah yang sering berlaku dalam pembinaan.
Antara salah satu cara atau langkah yang perlu diambil sebelum pembinaan sebenar bermula ialah dengan mengadakan mesyuarat pra-pembinaan. Mesyuarat ini bertujuan untuk membincangkan tentang perkara-perkara penting yang melibatkan pihak tertentu sebelum pembinaan sebenar berjalan. Selain itu, ianya juga memastikan pihak yang terlibat mencapai kata sepakat dan berada di pihak yang sama. Oleh itu, dengan adanya mesyuarat seperti ini, pihak yang terlibat dapat bekerjasama bagi menjayakan sesebuah pembinaan tersebut. Dokumentasi. Dokumen pra-pembinaan yang diperlukan sebagai tambahan kepada kontrak pembinaan. Ianya merupakan salah satu elemen yang penting dalam fasa ini bagi memastikan bahawa semua dokumentasi yang betul tersedia untuk semua pihak. Antara dokumen tersebut ialah lukisan tapak pembinaan, lukisan yang menggambarkan lokasi geografi, iaitu keadaan tempat pada permukaan tanah. Yang kedua iaitu lukisan seni bina. Lukisan seni bina ini merupakan lukisan yang menggambarkan plan lantai mengikut tingkat. Yang ketiga iaitu lukisan struktur. Lukisan ini menggambarkan semua sistem pembinaan dan juga sistem sokongan. Yang keempat iaitu lukisan bahagian paip, di mana lukisan yang menggambarkan sistem pengedaran air melalui paip. Yang kelima iaitu lukisan mekanikal. Lukisan mekanikal ini merupakan maklumat mengenai sistem HVAC, iaitu dikenali sebagai heating, ventilation and air conditioning. Yang keenam iaitu lukisan elektrik. Lukisan elektrik merupakan lukisan yang menggambarkan permintaan elektrik dan elektronik untuk penyediaan tapak pembinaan. Pada permulaan, kontraktor perlu mendirikan pejabat lapangan terlebih dahulu dan kemudian membina jalan masuk untuk peralatan dan bahan untuk sampai ke lokasi. Seterusnya iaitu grade kasar tapak pembinaan perlulah dinilai. Ini mungkin memerlukan penghapusan bangunan. Seterusnya iaitu teknik peninjauan tanah atau dikenali sebagai soil boring. Setelah permukaan yang jelas untuk tapak ini didedahkan, operasi kerja tanah boleh dimulakan. Di sebalik pembinaan dan pemeliharaan padang baseball dan softball, ianya juga mempunyai kekuatan yang tersendiri. Kepelbagaian lapisan padang. Pemaju kemudahan harus memilih bahan yang bebas dari batu dan kerikil kecil. Campuran tanah liat dan pasir yang dijaga dengan baik dan betul akan menghasilkan infill kelas pertama. Mengandungi 60% hingga 80% pasir, 20% hingga 30% kelodak, jumlah tanah liat yang lebih kecil dan jumlah kerikil yang sangat kecil. Kawasan pitches dan batters merupakan kawasan yang menggunakan tanah liat atau menggunakan batu bata, iaitu sekurang-kurangnya 35% tanah liat. Padang di iklim hujan biasanya menggunakan lebih banyak pasir dan dengan itu mempunyai sekitar 19 tanah liat. Sebaliknya, kawasan kering memerlukan lebih banyak lumpur dan tanah liat untuk membantu air mengalir dengan lebih perlahan. Sesetengah pengurus padang mengesyorkan untuk menggunakan tanah liat sehingga 20% untuk bersamaan dengan kelodak sebanyak 20% dan pasir iaitu sebanyak 60%. Seterusnya merupakan gambar iaitu ketika pemeliharaan padang, penyelenggaraan dan pengesahan. Setelah padang dibina, ia perlu dijaga atau ia akan merosot dengan cepat. Antara langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki padang rumput iaitu yang pertama, uji tanah secara berkala menggunakan 20 hingga 30 sampel inti dari seluruh ladang untuk memastikan baja yang betul digunakan. Yang kedua iaitu memupuk rumput, di mana pembajaan selalunya merupakan komponen terpenting dalam rumput yang sihat. Yang ketiga iaitu potong 2 hingga 3 kali seminggu untuk menjaga rumput setinggi 2 inci iaitu 5 cm dan pastikan pisau pemotong diasah. Yang keempat, mengudarakan ladang atau padang 2 kali setahun. Yang kelima iaitu menggunakan top dressing. Yang keenam, faktor 4 musim cuaca juga adalah mempengaruhi rumput di kawasan padang tersebut. Yang ketujuh iaitu menjadikan permukaan permainan setinggi yang boleh untuk mengelakkan genangan air berlaku. Kedelapan, berhati-hati dengan kawasan peralihan. Secara kesimpulannya, industri pembinaan merupakan salah satu industri yang menjadi tunjang kepada pembangunan sesebuah negara. Yang kedua iaitu kemajuan industri pembinaan dapat dihubung kait melalui keberhasilan sesebuah pengurusan. Yang ketiga, pihak yang terlibat seperti arkitek, jurutera, buruh dan lain-lain haruslah memainkan peranan yang penting dalam suatu projek yang dijalankan. Dan sekali iaitu bagi aspek bahan binaan. Bahan binaan merupakan elemen yang penting
di dalam sesebuah projek pembinaan, di mana bahan binaan yang digunakan bagi suatu projek pembinaan adalah bergantung kepada jenis dan reka bentuk projek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Bukhari bin Ahmad, A18274. Saya akan menerangkan elemen pembinaan. Membangun sesuatu kemudahan adalah seperti mengumpulkan teka-teki jigsaw. Kebanyakan orang mengumpulkan teka-teki jigsaw dengan melihat gambar yang terletak di kotak untuk melihat gambaran yang akan terjadi pada jigsaw tersebut. Begitu juga dalam proses pembinaan. Kemudahan awam. Ia bermula dengan pemeriksaan perancangan, membina struktur asas yang kukuh, membuat lakaran luaran dan kemudian menyelesaikan bahagian dalaman. Seterusnya, bahan asas. Sebelum meneliti asasnya, mustahak untuk memahami bahan asas dalam pembinaan. Bahan asas yang pertama ialah kayu. Kayu adalah satu bahan yang biasa digunakan kerana ia boleh dipotong atau dibentuk dengan mudah. Kayu biasanya digunakan untuk membuat tiang, lajur, balok dan kekuda. Kayu juga mempunyai kekuatan yang tinggi dan ia juga dapat digunakan untuk membuat bingkai, lengkungan, peti besi dan digunakan pada kawasan yang memerlukan kekuatan yang ketara. Seterusnya, bahan asas yang kedua ialah konkrit. Konkrit merupakan salah satu bahan yang paling kerap digunakan di dalam pembinaan. Konkrit adalah bahan serba boleh seperti tidak mudah terbakar, marble dan murah. Konkrit dikenali juga sebagai simen. Simen ini diperbuat daripada silika, kapur, debu seruling dan alumina. Ramuan ini dicampurkan, dipanaskan, disejukkan dan ditumbuk. Kemudian serbuk ini dijual secara pukal atau dijual di dalam beg. Bahan asas yang ketiga ialah keluli. Keluli sering digunakan dalam pembinaan untuk membuat bingkai bangunan. Keluli boleh kehilangan kekuatan dari masa ke semasa kerana kakisan atau terdedah kepada panas yang teruk. Keluli dihasilkan dari 3 bahan asas seperti besi, bijih dan batu kapur. Seterusnya ialah substruktur dan bahan. Tahap di permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah dipanggil substruktur. Substruktur membantu memindahkan beban struktur dari bangunan ke dalam tanah atau ke dalam batu untuk dijadikan tapak yang paling selamat dan kukuh. Tapak konkrit dituangkan ke atas lebaran polietilena yang diletakkan di atas kerikil atau batu yang hancur untuk mengelak kelembapan dari menebusi konkrit dan masuk ke dalam strukturnya. Seterusnya, struktur atas. Struktur atas merupakan segala yang berada di atas substruktur. Struktur atas adalah seperti tiang, bingkai, rasuk dan kekuda. Pembingkaian boleh dibuat dengan menggunakan keluli, konkrit, kayu atau batu. Pelbagai bahan boleh dibentuk antara satu sama lain dan ditetapkan dengan bol, kimpalan atau disambungkan ke tempat pembinaan. Seterusnya, komponen luar. Komponen luar ialah sebagai penutup luar ataupun kulit. Elemen ini selalunya mahal dan bukan sahaja berfungsi sebagai penghalang luaran terhadap unsur-unsur, tetapi berfungsi juga sebagai elemen struktur seperti dinding yang menanggung beban. Bahagian luar boleh dibuat dari kayu, simen, logam atau bahan lain. Namun bahan ini hendaklah disaluti dengan bahan kalis air terlebih dahulu. Hal ini bagi mengelakkan daripada berlakunya kebocoran. Seterusnya ialah bumbung. Terdapat 3 jenis bumbung, iaitu bumbung bernada, rata dan kubah. Bumbung bernada dibina di lereng untuk memudahkan saliran dan pencairan salji. Bumbung rata mempunyai cerung ke longkang, manakala bumbung kubah boleh digunakan untuk menyediakan pelepasan yang lebih besar untuk aktiviti dalaman
dan berfungsi untuk membiarkan air dan salji mengalir dengan lebih banyak dan berkesan. Pembinaan dalaman. Pembinaan dalaman boleh dimulakan setelah substruktur, struktur atas, komponen luar dan bumbung telah siap sepenuhnya. Hal ini bagi mengelakkan komponen dalaman rosak akibat cuaca. Pembinaan dalaman adalah seperti pendawaian elektrik di dinding, paip di dinding dan siling. Perkara ini sangat penting untuk menjadikan sesebuah pembinaan itu menjadi lengkap. Pembinaan yang baik adalah menjadikan sesebuah pembinaan berkonsep bangunan hijau. Perkara ini menjadi lebih baik dengan pembinaan proses penahanan air. Assalamualaikum, saya Muhammad Khairul Aminullah bin Mat Nasir, A169641. Saya akan sambung berkenaan dengan turf. Ianya merupakan salah satu keputusan yang penting untuk mempunyai pada rumput semula jadi atau rumput tiruan seperti AstroTurf atau Field Turf. Sistem baru Field Turf dapat mengurangkan pembakaran karpet dan lebih lembut pada pergelangan kaki. Ianya menggunakan campuran getah kita semula dan pasir dalam tikar serat yang terdiri daripada 6.4 cm bilah rumput tiruan getian polietilena. AstroTurf. Ada yang mendakwa secara tradisional subgrade-nya terbuat daripada simen yang melapisi di bahagian atas. Ianya banyak menyumbang kepada kecederaan berkulali. Subgrade merupakan permukaan di bawah tikar yang penting dari sekadar alasan keselamatan, dapat membantu menguras padang yang membolehkan pasukan bermain walaupun dalam cuaca buruk. Seterusnya ialah renovasi padang. Langkah pertama dalam proses menukar padang rumput kepada padang tiruan ialah dengan membuang rumput. Pastikan semua bekalan yang diperlukan adalah mencukupi. Dalam projek ini, semua paip saliran disimpan di tepi supaya tidak mengganggu proses pembinaan. Rumput yang ditanggalkan dibuang untuk penyediaan saliran dan tolak berpandu laser akan meratakan padang. Sistem penyiraman. Sistem penghantaran air mesti dipasang untuk melengkapi sistem saliran di setiap padang. Langkah-langkah memasang sistem penyiraman ialah komponen luaran. Komponen luaran meliputi kawasan parking, jalan raya, lampu, kamera keselamatan, pagar, papan iklan, tandas dan sejumlah kemudahan luaran yang dapat ditambah ke sebuah fasilitas. Unsur-unsur ini dapat ditambah pada masa yang sama. Komponen dalaman seperti partisi yang boleh bergerak atau kekal. Contoh partisi yang bergerak ialah pembagi gym yang boleh dinaikkan untuk membuat ruang gym yang besar atau diturunkan untuk membuat kawasan permainan yang berbeza. Partisi juga dapat berfungsi sebagai firewall atau dinding yang menanggung beban untuk menyokong kuda. Rabut dan kemasan. Rabut dan kemasan meliputi barang seperti cat dan kertas dinding, tubing siling, lantai dan karya seni di dinding. Siling juga boleh dilapasi banyak kemudahan menggunakan penyembur akustik tahan api dan yang melindungi dari kebakaran dan melantunkan bunyi ke lantai. Seterusnya ialah tempat duduk. Perkara ini perlu dipertimbangkan dengan teliti dalam reka bentuk kemudahan kerana ia dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Beberapa tempat duduk penonton merangkumi pelontor kayu atau logam. Tempat duduk berkualiti tinggi diperbuat daripada plastik yang terbentuk. Sama seperti tempat duduk di kapal terbang setiap tahun, tempat duduk di stadium semakin mengecil ketika para pereka dan pengurus kemudahan berusaha memasukkan lebih banyak orang ke stand. Seterusnya ialah pilihan warna interior. Komponen kelengkapan baru yang sering dilihat adalah skema warna dan cat kerja kerana warna adalah bahagian penting dalam setiap bahagian fasiliti. Telah ditunjukkan bahawa bilik darjah berwarna-warni dengan spektrum penuh yang tinggi dapat mengurangkan tekanan darah pelajar, menghasilkan tingkah laku yang kurang dan mengurangkan keagresifan, mengurangkan bilangan gangguan dan meningkatkan prestasi akademik. Pelantaian.
Lantai boleh merangkumi karpet, lantai tahan lasak, lantai komposit, lantai kayu dan batu. Lantai boleh membuat perbezaan yang ketara dalam kemudahan sukan. Sebagai contoh, sistem yang digunakan untuk menyokong lantai kayu di gym bola keranjang boleh mengambil berbagai bentuk dengan tahap sokongan dan ketahanan yang berbeza. Terdapat 10 langkah dalam proses pemilihan lantai. Akhir sekali ialah pemulihan dan pengubahsuaian. Proses pembinaan tidak lengkap tanpa mempertimbangkan pemulihan dan pengubahsuaian. Kerja-kerja pengubahsuaian hampir sama mahal dengan pembinaan dan pemulihan. Malah, menelan belanja lebih tinggi daripada kemudahan yang dibina pada asalnya. Terdapat beberapa masalah yang perlu dibahas dalam proses ini. Antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil bin Khairuddin, bernombor matrik A172322. Dalam bahagian saya, kita akan melihat kepada kos projek, yang mana kos projek terbahagi kepada 3, iaitu kos awal, kos arkitektur dan juga kos pembinaan. Jadi berdasarkan slide yang anda semua dapat lihat, ini merupakan fasa-fasa yang perlu untuk kita lalui. Jadi pertama kita lihat kepada kos awal, terdapat 5 perkara yang perlu untuk kita fahami dan kita tahu, yang perlu untuk kita ketahui sebelum melakukan apa-apa projek itu. Pertama adalah pemerolehan tapak, bagaimana untuk kita mendapatkan tapak, berapa kos untuk memperolehi tapak. Yang keduanya adalah perkembangan tapak, yuran yang sah, promosi dan publicity, dan juga kos perunding. Ini adalah benda sewaktu di fasa permulaan, iaitu kita panggil dia sebagai kos awal. Yang keduanya adalah fasa pertengahan, iaitu kos arkitektur. Bagaimana untuk kita pergi ke fasa untuk membina. Jadi ini adalah dia. Pertama adalah kita perlukan pelan kerja. Kita perlukan penyeliaan, kita perlukan kejuruteraan untuk kita pergi ke fasa yang seterusnya, iaitu kos pembinaan. Jadi di dalam kos pembinaan pula terdapat kontrak bangunan dan subkontrak, berapa kos penyeliaan, kita perlu tahu permit pembangunan, dan juga FFE, iaitu merujuk kepada furnitures, fixtures dan juga equipment. Jadi ketiga-tiga kategori di dalam kos projek ini amat penting untuk kita senaraikan, untuk kita ketahui berapakah kos yang dikeluarkan pada fasa awal, fasa pertengahan dan juga fasa yang terakhir, iaitu kos pembinaan. Baik, untuk slide yang seterusnya, kita lihat pada kos berubah. Terdapat 6 perkara yang perlu untuk kita tahu, iaitu pertama adalah pendapatan semula dan perbelanjaan yang melibatkan pergerakan. Yang kedua adalah akses ke pasar dan pusat pengedaran dan juga kos untuk menembusi pasaran. Yang ketiga adalah kos pengangkutan dan pembelian bekalan. Yang keempat, kadar upah yang berlaku untuk buruh dan orang yang mahir. Yang kelima, perbelanjaan faedah atas dana yang dipinjam dan kos persekitaran. Dan yang keenam, yang terakhir sekali adalah kos yang berkaitan dengan pelbagai pihak berkuasa, seperti contoh cukai dan juga izin yang terlibat. Jadi kelima-lima ni adalah kos yang boleh berubah dari segi masa ke semasa. Yang seterusnya kita lihat kepada pembinaan dan kos lain-lain. Sama juga kita mempunyai 6 dalam sub kategori ini. Kita ada 6 perkara yang perlu untuk kita tahu, iaitu yang pertama adalah penghantaran, penyimpanan, penyediaan dan muatan, barang keperluan pejabat, barangan pembersihan dan barangan harian. Kita ada barang-barang yang untuk kita lakukan penyelenggaraan, kita ada kos-kos untuk kita mengiklankan dan juga komunikasi, dan kita ada insurans kemudahan bagi mempermudahkan kita untuk pejabat. Okey. Jadi yang terakhir ini adalah fasa yang terakhir, iaitu fasa untuk kita menganalisis. Baik, sesuatu fasiliti itu mungkin telah siap untuk dibina, tetapi ianya perlu untuk dilakukan pemeriksaan sebelum secara rasmi boleh digunakan. Jadi pemeriksaan ini kebiasaannya dia akan mengambil masa beberapa hari ataupun seminggu.
Jadi tujuan analisis ini dilakukan adalah untuk memastikan yang pertama, macam contoh keselamatan, bagaimana adakah bangunan-bangunan ataupun projek yang telah siap dibina ini kukuh, selamat untuk digunakan, macam tu. Jadi salah satu lagi mengapa untuk kita melakukan analisis selepas projek ini siap dibina, iaitu kerana ada kadang-kadang mungkin pekerja buruh itu ada meninggalkan sampah dan sisa binaan ketika meninggalkan tapak pembinaan, dan ini adalah isu yang biasa dan isu utama. Mengapa kita perlu untuk melakukan analisis dan pemeriksaan lah. Jadi dalam pemeriksaan terdapat 4 orang yang boleh melakukan pemeriksaan, iaitu yang pertama adalah kontraktor binaan, yang kedua adalah arkitek, jurutera, bomber dan pemeriksa bandar, dan juga yang terakhir adalah pemilik. Jadi pemeriksaan ini amat penting sebelum ianya boleh digunakan. Sekian, terima kasih daripada saya.